Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk Berita Borneo Today TV malam ini. Ketua Menteri akan mengumumkan pakej rancangan ekonomi Sabah esok. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal akan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi Sabah esok dalam usaha membantu setiap lapisan masyarakat di negeri ini berdepan dengan pelbagai kesukaran yang dihadapi sepanjang tempoh menangani penularan wabak COVID-19. Ketua Menteri berkata pakej yang berorientasikan kepentingan rakyat itu merangkumi keseluruhan masyarakat dalam usaha memastikan kehidupan rakyat terjaga termasuk bekalan makanan yang mencukupi. Besok, selepas Kabinet saya akan umumkan stimulus package yang ada untuk makluman apa langkah-langkah yang kita akan ambil oleh pihak kerajaan negeri untuk makluman semua dari segi, but it's more on people-centric lah, Pendekatan yang kita lakukan ialah untuk memastikan dalam kita membendung pengawalan masyarakat yang ada, kita juga pastikan bahawa makanan ada. Jangan hanya kita kawal mereka tidak boleh bergerak, tapi kalau makanan di rumah tidak ada, itu susah nanti. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata demikian dalam sidang akbar selepas mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah siang tadi. Katanya rakyat tidak perlu risau dengan keperluan bekalan makanan asas kerana kerajaan sentiasa memastikan bekalan yang ada mencukupi sejak Perintah Kawalan Pergerakan Berkuat Kuasa pada 18 Mac lalu. Tegas beliau, di kawasan pedalaman bekalan makanan turut diagihkan oleh setiap wakil rakyat. Malah beliau telah memberi arahan kepada setiap pemimpin berkenaan untuk menggunakan peruntukan yang ada bagi mendapatkan bekalan. Saat ini yang kita tengah lakukan di Sepitang pun sudah, dan saya yakin di Kemabung, YB Jamuai, semua saya maklumkan dengan YB yang ada menerusi yang gaji-gaji dan bantuan mereka yang sedia ada, mereka boleh gunakan sebelum ini pun tengah kita edarkan. Kerajaan Sabah akan mengenakan sekatan pergerakan antara daerah di negeri ini berkuat kuasa esok. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong berkata, langkah itu diambil bagi mengelakkan pergerakan penduduk antara daerah kecuali mereka yang terlibat dalam perkhidmatan penting atau essential services. Menurutnya, Kerajaan Negeri juga memutuskan untuk menghentikan serta-merta pergerakan penduduk dari Pulau Gaya ke Tanah Besar, Kota Kinabalu dan sebaliknya kecuali untuk perkhidmatan penting. Perniagaan tukar barang barter trade dan operasi beberapa ladang kelapa sawit di Kinabatangan dan Felda Sahabat Lahadatu termasuk mengutip buah dihentikan sementara bermula hari ini sehingga ke satu tempoh yang akan diberitahu kemudian dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19. Ketua Menteri berkata keputusan berkenaan dibuat melalui pensyarat Majlis Tindakan Keselamatan Negeri hari ini yang memutuskan sistem niaga berkenaan perlu dihentikan seketika sehingga wabak itu dapat dibendung. Kejadian di peringkat kilang-kilang yang berada di Kinabatangan dan juga di Lahadatu, kita mulakan oleh kena kes ini agak ketara kelihatan. Di situ saya dipahamkan Dr. Christina tadi 6 Jadi kita mulakan untuk menghentikan operasi di tempat ini bukan di tempat-tempat lain di seluruh Sabah, tidak cuma di kawasan Kinabatangan dan di Felda Sahabat di situ, bahawa kilang ladang-ladang ladang-ladang kita hentikan. Lepas itu diikuti selepas itu setelah buah-buah yang dah pun diambil oleh ladang-ladang ini supaya jangan dia rosak, dan kita hentikan pengambilan buah-buah. Oleh kerana di situ banyak sangat kontak interaction di antara pihak pekerja-pekerja ladang di situ, dan untuk mengelakkan keadaan ini berlaku, kita hentikan dulu operasi untuk pengambilan buah di ladang-ladang. Lepas itu diikuti oleh kilang yang ada, termasuk di kilang yang satu di Kinabatangan dan juga di Felda Sahabat itu, Kerana dia membabitkan ada, kita dipahamkan beberapa orang yang telah pun dikena kasus positif di kawasan itu. Kita juga telah memutuskan supaya menghentikan kumpit-kumpit daripada Filipina dan Indonesia
ada 8 kapal dari Hong Kong masuk ke perairan Sabah. Ya, untuk yang komplit ini biasa, iaitu mereka mendapat bekalan makanan daripada negeri Sabah dan begitu juga dari Indonesia. Dan di samping itu kita sedar dan tahu ada juga kapal dari Hong Kong yang memuatkan ikan hidup ke luar situ untuk mengelakkan keadaan ini, kerana kita faham dan tahu bahawa keadaan ini agak membimbangkan. Ada pekerja-pekerja yang datang daripada luar untuk mengelakkan wabak ini merebak. Ya, dan tanpa kita kenali mereka ini perlu melalui proses. Tapi setakat ini memang kita dah maklumkan bahawa barter trade kedua-dua negara ini sementara waktu kita hentikan. Ketua Menteri juga berkata semua pelajar Sabah di Semenanjung telah mendapat bekalan makanan harian yang disediakan kerajaan negeri, justru mereka tidak perlu keluar selalu untuk membeli barangan makanan. Sementara itu, katanya semua institusi pengajian di Sabah yang mempunyai asrama atau hostel seperti Universiti Malaysia Sabah, UMS, Politeknik dan di mana saja juga telah mendapat bekalan makanan yang secukupnya untuk diagihkan kepada para penghuninya. Di dalam negeri Sabah juga kita telah berhubung dan rapat dengan pihak Universiti UMS. Ada 4,000 pelajar-pelajar yang ada ditempatkan di situ. Kita telah memberi garis panduan untuk mengelakkan supaya himpunan ramai, don't interact too much, dan kita kawal gerakan mereka. Bekalan makanan juga kita akan sediakan bukan hanya di universiti, di politeknik yang ada. Mana-mana tempat institusi pengajian yang berasrama, itu kita akan pastikan supaya mereka ini akan mendapat bantuan daripada pihak kerajaan negeri. Ya. Dalam sidang media itu, Ketua Menteri merayu agar golongan tablik yang menyertai perhimpunan di Kuala Lumpur baru-baru ini dan belum melakukan pemeriksaan kesihatan agar tampil secara sukarela berbuat demikian. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata kerajaan tidak pernah berniat mahu menghukum atau mengambil tindakan ke atas golongan tablik berkenaan, sebaliknya hanya memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dikawal. Beliau berkata sebahagian besar daripada 171 kes positif COVID-19 di Sabah berpunca daripada golongan itu dan kontak rapat mereka. Justru mereka perlu bertanggungjawab tampil ke depan. Jadi ini yang kita minta kerjasama kepada semua pihak, termasuk kumpulan tablik, datanglah dengan sukarela dan maklumkan kepada kita tentang bagaimana supaya mereka berada kontak dengan siapa. Tujuan kita bukanlah menghukum, ya, untuk mengambil tindakan terhadap mereka, tapi untuk membolehkan supaya kita dapat membendung, mengawal keadaan ini supaya jangan merebak kepada orang-orang yang ada, yang kita katakan very vulnerable group of people. Contohnya orang-orang tua, kanak-kanak yang ada masalah, masyarakat yang mempunyai penyakit yang mudah dijangkiti dan imun sistem mereka tidak kuat. Ini akan boleh merebak COVID-19 ini ke tempat-tempat ini. Ya. Sabah merupakan negeri yang terjejas akibat COVID-19 yang kebanyakannya berpunca daripada golongan tablik yang menyertai perhimpunan di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur penghujung bulan lalu. Satu-satunya kematian di Sabah akibat COVID-19 juga daripada golongan tablik. Justru pelbagai usaha dilakukan untuk memastikan semua golongan tersebut melalui saringan kesihatan. Bagaimanapun sehingga kini masih ada kira-kira lebih 200 tablik yang masih ingkar daripada arahan tersebut dan masih dikesan. Sementara itu, Ketua Menteri berkata bagi golongan tablik yang menyertai perhimpunan di Sulawesi, mereka dibenarkan masuk ke Sabah tetapi dengan kawalan ketat pihak berkuasa dan akan dikuarantin lebih daripada 2 minggu di Tawau. Beliau berkata setakat ini 17 tablik telah masuk ke Sabah dan sedang menjalani kuarantin manakala 9 lagi dijangka pulang dan turut melalui prosedur kuarantin. Yang kita detect tidak berapa, cuma setakat ini yang saya dipahamkan 12 ya. Sudah masuk dalam ni. Yang malam semalam ada 5, lepas itu ada 9 yang akan datang yang kita akan urus. Kalau kita tidak masukkan, mereka akan masuk melalui lorong-lorong tikus ni. Jadi kalau mereka menusuki masuk lorong tikus, kita tidak tahu, mungkin dia balik ke Beaufort, mungkin dia balik kepada tempat-tempat kampung mereka. Lebih baik bagi kita untuk mereka kita kenal pasti, balik tapi kita kuarantin. Nanti kalau dia melalui laluan tikus, kita tidak boleh mengawal. Nanti dia berjumpa dengan anak-anak dia, dengan isteri dia, tapi
Kerajaan negeri telah mengedarkan sebanyak 88,500 keping penutup hidung dan mulut dan 1,174 botol cecair pembasuh kuman sanitizer kepada jabatan-jabatan kerajaan persekutuan dan negeri yang berada di barisan depan mengekang penularan COVID-19. Ketua Menteri berkata lebih banyak lagi barangan keperluan kesihatan itu akan diedarkan termasuk kepada semua pihak berkuasa tempatan selepas stok baharu tiba esok. Sebahagian daripada peralatan itu telah diedarkan kepada wakil setiap jabatan di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah pagi ini. Kita ada, tadi pagi saya dah edarkan kepada frontliners first, ya, iaitu semua jabatan-jabatan yang ada, frontliners polis, kesihatan, pelajaran, immigration, dan itu kita telah edarkan ya tadi, dan mungkin besok bila bekalan datang kita ada beberapa kotak lagi akan sampai dan kita akan edarkan semuanya. Bukan hanya kepada frontliners, bahkan juga di kawasan-kawasan kerajaan tempatan contohnya, the very vulnerable people. Katanya sanitizer akan turut dihantar di beberapa buah sekolah di negeri ini yang mempunyai masalah bekalan air untuk memastikan kebersihan di sekolah itu dapat dikekalkan. Muhammad Syafiq berkata bagi masyarakat yang berada di rumah mereka tidak perlu menggunakan topeng muka dan hanya kerap membersihkan diri menggunakan sabun untuk menjaga kebersihan. Maka dengan itu kita minta supaya masyarakat jangan keluar. Kalau mereka tidak keluar, tidak perlu topeng. Ya. Tapi ini pun, the mask, face mask ini, it doesn't mean that itu 100% you can be prevented. You know? Jadi ini untuk mengelakkan saja. Ya. Keadaan ini supaya jangan berlaku. Ya. Tapi kalau kita berada di rumah, dan itu yang kita pastikan supaya tidak perlu ada mask. Ya. Mungkin cuma kita perlu basuh menggunakan sabun. Tapi ada sekolah-sekolah yang tidak ada air dia, contohnya di Sabah ini. Maka dengan itu kita akan edarkan sanitizer. Akibat gagal mematuhi arahan menjalani kuarantin di rumah, 3 individu yang merupakan kontak rapat kepada pesakit yang dijangkiti COVID-19 dipapar telah dikenakan tindakan undang-undang. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi dalam satu kenyataan berkata, 3 individu itu dikenakan tindakan undang-undang mengikut Seksyen 15-1 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jelasnya mana-mana individu yang melakukan sesuatu kesalahan mengikut akta ini boleh dipenjarakan selama tempoh 2 tahun atau didenda atau kedua-duanya di bawah Seksyen 24 Akta berkenaan. Tambahnya setakat ini terdapat 12 pusat kuarantin yang telah dibuka di 8 daerah iaitu Kota Kinabalu, Ranau, Beaufort, Lahadatu, Kinabatangan, Sandakan, Tawau dan Tuaran. Mengulas lanjut, beliau menafikan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, JKNS, ada memohon bantuan kewangan daripada orang awam untuk tujuan pembelian alat pelindung diri seperti yang ditularkan di media sosial. Christina berkata JKNS tiada membuat permohonan sebegitu. Katanya pembelian peralatan tersebut telah pun dilakukan oleh pihak JKNS dan masih menunggu penghantaran stok. Katanya setakat ini antara agensi yang telah dikenal pasti untuk menyalurkan sumbangan kepada JKNS adalah Lembaga Pelawat Hospital Queen Elizabeth dan Osimal Foundation. Mengenai kes COVID-19 di Sabah, setakat semalam, 87 daripada 169 kes positif yang dilaporkan adalah peserta perhimpunan Ijtima di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur. Manakala 76 kes pula merupakan kontak kepada kes-kes ini dan selebihnya kes yang tidak berkaitan dengan kes-kes tersebut. Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Bongsu alias Aziz Jaafar, dalam satu kenyataan berkata, Majlis Fatwa Negeri Sabah memutuskan semua aktiviti masjid dan surau di negeri ini akan ditangguhkan sehingga 31 Mac, susulan Perintah Kawalan Pergerakan dan Peningkatan Kes Positif COVID-19 di Sabah. Keputusan ini akan melibatkan penangguhan solat Jumaat pada 27 Mac. Beliau berkata keputusan itu diambil oleh Majlis Fatwa setelah mengambil kira semua asas syarak demi kebaikan umat Islam. Bagaimanapun lanjutan atau penamatan tempoh ini tertakluk kepada nasihat dan pandangan Kementerian Kesihatan. Beliau yang juga pengerusi Majlis Fatwa Negeri Sabah menasihatkan umat Islam supaya sentiasa mengambil langkah keselamatan mengikut saranan dan garis panduan Kementerian Kesihatan.
Ujarnya, marilah kita terus istiqomah, memperbanyakkan istighfar dan bertaubat dan sentiasa berdoa. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perlindungan daripada dijangkiti wabak ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemeliharaan dan perlindungan kepada semua rakyat di negeri ini, khususnya dan Malaysia amnya. Kepimpinan melalui teladan. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Jaman akan menyumbangkan gajinya sebagai Ahli Parlimen pada bulan ini dan bulan seterusnya selagi Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan bagi membantu rakyat di kawasannya yang terjejas sepanjang tempoh itu. Dalam kenyataannya semalam, beliau mengambil keputusan tersebut setelah mendapat maklumat tentang kesukaran sebahagian masyarakat untuk membeli barangan dapur serta keperluan susu anak-anak kerana terjejas sumber pendapatan ekoran Perintah Kawalan Pergerakan berkenaan. Menurutnya, beliau merasa tidak sewajarnya menerima gaji dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan kerana tidak dapat menjalankan tugas sebagai ahli parlimen ketika ini untuk melawat penduduk kampung di Sepanggar. Maka adalah lebih wajar gajinya diserahkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Meskipun sumbangan ini tidak besar, Datuk Muhammad Aziz berharap ia boleh digunakan bagi membeli barangan makanan dan keperluan harian, seterusnya diagi-agikan kepada golongan terjejas dalam tempoh ini, katanya. Beliau turut memohon pihak swasta, usahawan dan tokoh korporat di Sabah untuk tampil menghulurkan sumbangan kepada rakyat yang terjejas teruk. Katanya Pusat Khidmat Parlimen Sepanggar akan dibuka sebagai pusat pengumpulan bantuan makanan serta keperluan harian. Usaha membantu golongan yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan terus digerakkan, termasuk di kawasan pedalaman. Antaranya di Nabawan dan Tenom oleh pemimpin dan ahli Parti Warisan Sabah yang ditugaskan untuk mengagi-agikan barangan keperluan harian termasuk beras ke rumah individu-individu yang kurang berkemampuan. Menteri Pembangunan Infrastruktur merangkap Naib Presiden Warisan, Datuk Peter Anthony berkata, usaha membantu golongan kurang berkemampuan itu mula dilakukan sejak semalam. Katanya ramai penduduk di kawasan pedalaman bekerja sebagai petani dan tidak berpendapatan tetap dan ada antara mereka kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, golongan inilah yang harus dibantu. Memandangkan golongan ini tidak tersenarai sebagai penerima bantuan RM600 yang diberikan Kerajaan Persekutuan, maka golongan ini perlu dibantu bagi meringankan bebanan mereka, katanya. Kerajaan Negeri Sabah kita mengalu-alukan kepada semua sukarelawan, termasuk juga keterangan seperti RPM yang begitu prihatin. Kita tahu mereka ini juga kita pahamkan mereka ini juga tidak mempunyai keperluan seperti apa ini peruntukan bagi kerja-kerja amal ini. Tapi saya percaya masalah yang kita hadapi ini adalah masalah yang dihadapi bukan saja di peringkat Malaysia, tetapi juga di peringkat dunia yang perlunya kerjasama di antara kita semua. Dan kita berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah. Terima kasih kepada semua yang terlibat, termasuk RTA, penerangan dan agensi-agensi yang berwajib yang bertumpus lumus 24 jam bagi membendung gejala penularan wabak ini. Dan kita berdoalah mudah-mudahan ia akan reda dalam masa terdekat. Datuk Peter berkata demikian kepada media selepas memantau operasi bantuan penduduk Keningau dan Tenom di Nabawan hari ini. Atas sebab itu, Kerajaan Pimpinan Warisan mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan beras dan keperluan harian ini kepada individu yang telah dikenal pasti. Katanya pengagihan bantuan sebegitu berjalan di daerah lain termasuk Suk dan akan diteruskan sekiranya pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan terus berlanjutan. Pihaknya turut menyediakan sumbangan makanan dan bantuan kewangan kepada petugas sukarelawan bagi memudahkan pergerakan mereka mengagikan barangan keperluan seharian dari rumah ke rumah. Di Nabawan, lebih 1,000 pek beras, barangan makanan serta bantuan kewangan diberikan bagi membeli keperluan peralatan pencegahan COVID-19, katanya. Datuk Peter yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Melalap berkata, memandangkan Tenom mempunyai kira-kira 20,000 penduduk, pemberian bantuan akan diberikan kepada seberapa ramai penerima yang boleh. Namun keutamaan adalah kepada mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap dan bergantung kepada hasil pertanian yang tidak seberapa. Masuki hari ke-7 Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa, suasana sekitar pusat bandaraya Kota Kinabalu terus lenggang.
Sejak perintah itu dilaksanakan mulai 18 Mac lalu, tiada lagi kesesakan lalu lintas, tiada lagi orang berpusu-pusu di pasar raya maupun pasar awam serta tidak ramai orang lalu lalang seperti kebiasaannya. Tinjauan sekitar Pasar Besar Kota Kinabalu, Pasar Ikan Safma, Pusat Membeli Belah dan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu mendapati keadaan sunyi sepi tanpa kehadiran ramai pengunjung selepas kerajaan negeri mengeluarkan sekatan penerbangan dari luar negara, Semenanjung Malaysia maupun penerbangan domestik. Waktu paksa habiskanlah. Maksudnya tidak boleh simpan begitu lama lah, habiskanlah. Kalau jangka masa kalau macam untuk 2-3 hari dia habis, syukurlah. Syukurlah kami dah turun lah. Memang kurang lah. Memang terlampau kurang lah. Apabila buat memang sudah kerajaan tetapkan begitu kan. Jadi kita mesti terima lah. Memang akur lah. Terpaksa turun, habis stok. Tengoklah kalau because ini bukan panic buying. So we just kan tengok macam mana. Tengok keadaan lah. Kalau anda rasa-rasa nak mau makan ikan, dapat lah seminggu 2 minggu pun dapat. Tidak juga berapa lah, kan? Ada juga ada dry food juga di rumah, kan? Jadi tidak berapa lah. Kalau ikut itu tidak payah turun lah. Kita ikut arahan lah kerajaannya. Di Pasar Besar Kota Kinabalu, hanya satu laluan masuk dan satu laluan keluar dibenarkan bagi memastikan keselamatan orang ramai terjamin. Orang ni kebanyakan pun orang awam paham juga sudah. Orang pun ikut juga arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan lah. Yang pihak di BKK keluarkan, orang pun akur dan ikut juga lah apa arahan-arahan yang dikeluarkan. Di Pusat Membeli Belah Center Point, kebanyakan premis tutup, hanya farmasi dan premis perniagaan dalam perkhidmatan penting sahaja yang beroperasi. Hari ini genap 7 hari Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Setakat ini, Sabah mencatatkan pematuhan 90% Perintah Kawalan Pergerakan. Tinjauan kru BTTV sekitar pusat bandaraya Kota Kinabalu mendapati rata-rata premis perniagaan yang bukan termasuk dalam perkhidmatan penting ditutup. Tinjauan ke Pasar Safma dan Pasar Besar Kota Kinabalu mendapati jumlah pelanggan juga semakin berkurang. Di Kompleks Membeli Belah, hanya perkhidmatan penting seperti farmasi dan restoran saja yang dibuka. Saya, Suraida Roslan, melaporkan untuk VTTV. Hilang punca pendapatan itu antara situasi yang dialami kebanyakan peniaga kecil dan penjajah di Bintulu. Kebanyakan penjajah dan peniaga kita memang terputus sumber pendapatan, terputus 100% sumber pendapatan, yang mana mereka ini adalah tadi daripada penjajah-penjajah pasar malam, tetamu, penjajah-penjajah di tepi-tepi jalan. Ini menyebabkan ada peniaga kecil yang terdesak terpaksa memohon bantuan makanan dan kewangan dari persatuan. Ada di antara peniaga-peniaga ni yang datang ke pihak persatuan mohon bantuan, terutamanya peniaga-peniaga yang ibu tunggal. Mereka datang kepada persatuan untuk mohon bantuan dari segi bantuan makanan. Kita pun sudah maklum bahawa persatuan tidak mempunyai sumber kewangan dan kita membantu mana-mana yang patutlah untuk membantu ahli-ahli kita. Namun menurut Othman, pakej bantuan khas yang diumumkan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg semalam amat membantu meringankan beban para peniaga. Ini termasuk menampung kos sewa di premis-premis PBT. Pakej bantuan Sarawakku Sayang merupakan usaha kerajaan Sarawak dalam menangani COVID-19 serta mensejahterakan rakyat yang terkesan. Semua operasi bot ekspres dan bot laju di Sarawak ditangguhkan buat sementara bermula semalam sehingga diberitahu kelak, kata Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin. Ketetapan yang diambil Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak itu menyebabkan suasana di terminal bot di Sibu yang kebiasaannya sibuk sunyi sepi hari ini. Jeti ini menyediakan perkhidmatan bot ekspres dari Sibu ke Kapit, Song, Daro, Batang Igan dan Batang Rajang. Hari ini ekspres destinasi Sibu Kapit, Sibu Song, Sibu Daro, Batang Igan, Batang Rajang semua tidak beroperasi. Sebab hari ini notis pun sudah dilekat di depan terminal bot ekspres Sibu Kapit.
Walau bagaimanapun perkhidmatan bot untuk kecemasan masih disediakan. Penangguhan operasi sementara ini juga meliputi laluan sungai jarak pendek di seluruh negeri Sarawak. Sekian berita Boni Today malam ini, saya Salvinus Sariput.